Pernyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi. Sanusi ini saudara, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Beliau mengatakan dia memberikan bayang-bayang mengatakan bahawa kemungkinan besar dengan penyertaan KJ dalam pilihan raya negeri Selangor akan memberikan sinar harapan kepada Perikatan Nasional. Maknanya akan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional. Mungkin dia tak ikut podcast KJ, dia tak ikut apa yang KJ cakap. Lately ni nampak gaya KJ ni bukan main kuat lagi. Bak kata orang tu mengampu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak gayanya beliau masih lagi menaruhkan harapan untuk bersama dengan Parti Keadilan berbanding dengan nak bersama dengan PAS mahupun bersatu. Jadi bagi saya simple saja, tak kiralah KJ ke Syaril Hamdan ke mana juga parti yang mereka sertai, saudara, ianya tidak akan mengganggu-gugat kedudukan Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan yang lain. Saya rasa untuk negeri Selangor, untuk negeri Sembilan dan untuk negeri Pulau Pinang, hampir pasti kita boleh menang dengan mudah. Walaupun KJ kata kita ni akan bungkus ataupun kalah semua, tak apa. Kita sahut cabaran KJ ni dan kita buktikan dalam pilihan raya yang dijangka pembubaran berlaku dalam bulan 6 dan mungkin pilihan raya boleh jadi penghujung bulan 7 ataupun mungkin awal bulan 8 seperti mana yang digambarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi saya yakin tuan-tuan kita akan ada sebuah pasukan yang kuat. Jadi tak kiralah tokoh-tokoh, saya tahu bahawa Perikatan Nasional dah ready nak meletakkan tokoh-tokoh hebat mereka, tokoh-tokoh terbaik, sampaikan tokoh Governor Perlis pun nak diletakkan di Semenyih. Dan hari ini kita tengok Anwar Musa pula memberikan gambaran seolah-olah macam Rasulullah pun kena berhijrah, barulah dia boleh mengembangkan Islam. Maknanya dalam erti kata lain, dia pun akhirnya akan berhijrah menyertai PAS. Saya rasa tak payahlah nak berkias-kias. Kita dah umum dia akan bertanding tiket PAS lama dah. Malah itu hari Haji Adi dah ready nak bagi dia bertanding atas tiket PAS. Tetapi ada bantahan daripada pihak Tan Sri Mahidin Yassin disebabkan risau takut kalau Tan Sri Anwar Musa bertanding atas tiket PAS, kedudukan DUN kerusi-kerusi bersatu di situ akan ada masalah. Itu yang Tan Sri Muhyiddin fikirkan. Dia tak fikir pun pasal Anwar Musa ni. Dia fikir pasal calon-calon parti dia yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Kelantan tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, saya yakin ramai orang nak bertanyakan soalan. Kalau ada sahabat-sahabat dalam TikTok yang mahukan nak buat live pada malam ni, yang nak VC dengan kita boleh buka pada sesi soal jawab, tak ada masalah. Kalau ada walaun ataupun penyokong-penyokong Tegar Muhyiddin pada malam ni nak tanya bila akan dimulakan pendawaan kepada grup Jana Wibawa 2. Boleh masuk, insya-Allah. Tapi cakap tu sopan santun. Kalau mula nampak ada ciri-ciri kurang ajar dia tu, kita macam biasalah tuan-tuan, kita blok terus, habis cerita. Tak payah basa-basa. Kita masa dah terhad, kita tumpukan perhatian kepada yang menyokong kita dan yang atas pagar tu utamanya. Kalau orang tu masih atas pagar, masih nak mendengar dengan hati yang terbuka, bukannya yang dah hitam kita cakap apa pun tak guna, tak akan ada perubahan, insya-Allah kita boleh luangkan masa melayan mereka.
Okey, silakan. Okey, Datuk. Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Ya. Presiden Gerakan, memaklumkan bahawa beliau telah menghantar sekurang-kurangnya 70 nama bagi bertanding dalam pihak yang akan datang. Ya. So, walaupun dikritik hebat oleh Ketua Agung DAP Anthony Loke yang mengatakan gerakan ni sepatutnya dibubarkan setelah kalah teruk pilihan raya banyak kali tu. Apa pandangan tu? Kita negara demokrasi, jadi kalau gerakan nak bertanding tak ada masalah, dengan syarat kalau dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dia mesti mendapat watikah daripada pengurusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dia nak dapat 70 kursi, dia boleh minta, tak ada masalah. Dia nak minta dengan Tan Sri Muhyiddin 70 kursi, dia boleh minta, kan? Tan Sri Muhyiddin nak bagi dengan tak bagi, itu atas Tan Sri Muhyiddin. Sebab lagi banyak kursi yang diberikan kepada gerakan ni, sudah pastilah lebih banyak dana juga perlu disediakan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada gerakan, kan? Dan kita pun tahu peluang gerakan ini untuk memenangi pilihan raya sangat-sangat tipis. Kalau saya lah jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya takkan bazir masa saya takkan bazir duit saya, kan, dengan membiayai perbelanjaan untuk gerakan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Lebih baiklah duit dia tu digunakan untuk fokus tempat-tempat yang dia yakin boleh menang, kan? Minta tak ada masalah. Okey? Okey tu. Kalau kita tengok 70 kursi tu kan, kita tolak Kelantan dengan Terengganu yang mustahil lah gerakan nak bertanding kat situ. Ya. So kita ambil Pulau Pinang, Negeri Sembilan dengan Selangor. Kalau kata jumlah kursi tiga-tiga tu, kalau gerakan minta 70, saya rasa lebih kurang hampir separuh tu. So macam seolah-olah macam parti gerakan macam parti utama pula yang bertanding. Tak ada masalah, minta boleh minta, kan? Nak bagus sekali dia bertanding semua kawasan Melayu lah. Kadang-kadang manusia ni dia tidak ukur baju di badan, kan? Tapi tak ada salah nak mencuba, kan? Dia minta 70, mana tahu dia dapat 35. Betul tak? Ini mungkin teori yang gerakan gunakan dalam berhadapan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi sebenarnya sudah ada kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan bukan Melayu, kan? Biasanya tempat-tempat di mana MCA bertanding, MIC bertanding, di mana tempat DAP bertanding, itulah tempat yang sepatutnya gerakan bertanding, kan? Jadi memang tak munasabah lah sampai 70 kursi, khususnya kalau 3 buah negeri. Saya rasa mungkinlah ianya melibatkan kursi-kursi di Kelantan juga, mungkin ada sikit, 1-2. Mungkin ada kursi juga di Kedah, kan? Dan sudah pasti dia juga berhajat untuk bertanding di apa ni, kursi lawan DAP. Kursi-kursi yang DAP tandingi di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, di Selangor. Yang paling banyak Pulau Pinang lah, sebab Pulau Pinang ni kawasan yang bak kata orang tu tinggi jugalah. Dulu mereka pernah menjadi kerajaan di Pulau Pinang. Okey? Okey tu. Balik kepada pengumuman Menteri Besar Kedah tadi. Ya. Kita tahu dia dah ada calon poster boy untuk dua-dua negeri, Negeri Sembilan dengan Selangor. So Negeri Sembilan saya tolak tepi dulu sebab tak ada nama yang disebut. Tapi bila di Selangor, nama yang disebut Muhammad Yunus, kata salah saya lah. And then kita pun faham dekat PPPM pun ada Azmin Ali, mungkin KJ, mungkin Nur Umar. So kalau kata pada pandangan Datuk lah, siapa calon yang telah ditetapkan tu, tekaan Datuk lah? Tekaan saya? Tekaan saya kalau Selangor ni pasti bukan Yunus lah, kan? Kalau Yunus masih berhajat nak menjadi poster boy Perikatan Nasional di Selangor, kita alu-alukan lah. Lagi mudah melingkup, kan? Tapi saya yakin, kan, kalau misalnya mereka meletakkan KJ ni di Selangor ni, kurang-kurangnya ada lah, nampak adalah tokoh yang boleh menyaingi
kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Amiruddin Syari kan. Adalah nampak ada fight sikit kan, walaupun kita pun tak sure sama ada dia boleh menang tak menang kursi yang dia sendiri bertanding tu. Kita tahu dia akan kalah pilihan raya, maknanya dalam arti kata lain Perikatan Nasional tak ada peluang untuk menang dalam pilihan raya negeri Selangor. Ini saya yakin kan, sebab Selangor adalah kawasan marginal kan? Dengan gabungan antara BN dan PH, boleh kata bungkuslah Perikatan Nasional di Selangor. Tetapi peluang mereka untuk dapat kerusi di Selangor ada, terutamanya kawasan-kawasan yang jumlah penghuni Melayu tu tinggi. Peluang tu ada. Peluang tu ada. Tak mustahil kan. Ada lagi orang-orang yang tak tahu bahawa parti ni parti rasuah. Perikatan Nasional ni terlibat dalam menyogok secara besar-besaran dalam pilihan raya yang lepas. Ada yang masih lagi ingat bahawa Perikatan Nasional ni sebuah parti yang bersih, yang stabil kan. Padahal dia dah kucalana dah kan. Tetapi ini bergantung kepada kemampuan kita menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Kalau ada rakyat masih percaya dengan dia orang ni, memang beratlah kita kan. Dan keduanya, kita pun tahu bahawa doktrinasi Mahathir daripada dulu lagi menakut-nakutkan rakyat Malaysia ni, terutamanya orang Melayu, tentang DAP. So kalau kita tak dapat convince rakyat bahawa DAP sekarang ni DAP yang jauh lebih pragmatik, DAP yang jauh lebih sederhana kan, DAP yang jauh lebih bertolak ansur, DAP yang menghormati kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Kalau kita tak boleh nak sampaikan mesej ni kat kaum B, orang masih takut dengan DAP dulu, memang kita akan ada sikit bahaya. Terutamanya di negeri Kelantan ni, negeri Terengganu dan negeri Kedah. Ini 3 buah negeri yang bagi saya kita akan berhadapan dengan saingan sengit. Setakat 3 negeri lain ni kita dah boleh bincang lah, calon-calon yang dah boleh ukur baju untuk tempah baju nak angkat sumpah sebagai menteri besar daripada kalangan kita, itu dah boleh bincang. Okey? Betul. Ya. Bersihkan seluruh sistem dan bersihkan yang gerak, tidak kira siapa pun mereka, tidak kira sama ada usia mereka mencecah 100 tahun atau belum mencapai 100 tahun. Tiada alasan titah Sultan Johor. Itu satu signal yang kuat daripada ke bawah dulu tuanku. Kalau tuanku dah titah kan, tak kira lah atuk tu berusia 97 ke 100 tahun ke kan, salah tetap salah. Saya rasa semangat ke bawah duli tuanku Sultan Johor ni memang patut, memang tepat. Sebab selama hari ni pun Datuk Seri Najib kesian kat dia, sebab dia berumur itu, sebab dia tidak dihadapkan ke muka pengadilan, tidak pernah pun didakwa dan sebagainya kan? Tetapi bila dia ada kuasa, kita tengok no mercy kan? Dia menzalimi semua musuh-musuh politik kan? Dia melakukan pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat kan? Pendakwaan yang bermotifkan politik. Habis musuh-musuh politik dia kena. Siapa yang tak nak tunduk dengan dia, siapa yang tak nak kerjasama dengan dia, siapa yang tak nak kompromi dengan dia, semua jadi mangsa. Jadi kita kena beringatlah kan. Mungkin kita hadapkan dia ke muka pengadilan kan. Bila dia dah jatuh hukum nanti, atau pulanglah kepada pemerintah pada ketika itu, sama ada belas kasihan ke, nak bagi dia royal pardon ke kan. Risau juga, takut dia duduk dalam penjara nanti kan, digigit semut mati. Okey? Okey tak? So tuanku pun ada bertitah baru-baru ni, tak silap saya tu. Saya ada baca dalam statement. Ia berhubung dengan isu berkaitan dengan Menteri Belia dan Sukan lah, kes melawat gereja tu. Tapi tuanku punya titah, tak kisah nak lawat rumah ibadah lain, yang penting akidah tu. Ya. So Datuk punya pandangan peribadi macam mana tu? Pandangan saya satu je lah. Pandangan saya, pertama sekali, DAP mengeluarkan kenyataan bahawa program itu
tidak melibatkan remaja Muslim, kan? Jadi dalam perlembagaan Malaysia, agama Islam boleh disebarkan kepada agama lain. Inilah hak keistimewaan yang dah dipersetujui di dalam sebelum kita memberikan persetujuan untuk memberikan kerakyatan secara jusoli kepada 1 juta warga negara berbangsa Cina dan India pada ketika itu. So kita dah bersetuju bahawa agama Islam, agama persekutuan, kan? Dan agama Islam ni boleh disebarkan, kepada bukan Islam. Tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Itu pun dah jelas, itu dah jelas. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada YB Hanayo yang mengatakan bahawa program ziarah gereja dia tidak melibatkan orang Islam. Jadi kita relief lah, kita rasa lega. Satu. Kedua, betul lah seperti mana yang diperkatakan oleh kebawah dulu tuanku, kan? Kalau orang tu tak pergi gereja pun, kan? Kalau akidah dia rosak pun tak guna. Betul tak? Yang penting ialah sejauh mana kita maintain kekuatan iman kita. Kalau setakat pergi gereja tu ada program-program, contohnya saya pun pernah pergi kuil juga, kan? Kadang-kadang kita bagi bantuan kepada masyarakat Cina, kan? Dia buat program pengagihan tu di kuil. Tak ada pun terjejas akidah saya, betul tak? Sama juga kadang-kadang masa kita kempen pilihan raya di Sungai Kandis, kan? Mereka buat perjumpaan tu di kuil Hindu pula. Kan? Dia siap bagi saya yang kain yang warna orange tu, kan? Tak ada pun jejaskan kita punya akidah, kan? So bergantung kepada diri kita juga, kan? Tetapi sebagai sebuah masyarakat majmuk dan Islam sebagai agama persekutuan, kita harap cubalah elak daripada sebarang unsur provokasi, kan? Kalau nak buat program-program biar jelas, kan? Maknanya program-program tu kalau macam contohnya lah, yang melibatkan nak pergi ke gereja-gereja ni, tidak melibatkan penganut agama Islam, remaja beragama Islam, kan? Nyatakan terang-terang, kan? Nyatakan terang-terang. Sebab kita tak nak ianya mudah diputarbelikkan oleh pembangkang. Kerja dia orang ni memang nak putar belik je, kan? Contohnya macam hari semalam kita baru membincangkan tentang MRSM, nak dibuka kepada anak orang-orang yang elit. Tapi hari ini dah tersebar bahawa lepas ni MRSM yang dulunya disediakan untuk membantu orang-orang susah untuk hantar anak belajar di MRSM mendapat pendidikan yang baik, hari ini semua akan kena bayar pula. Dispinkan begitu, kan? So ini dijadikan modal untuk mengecam kerajaan, padahal cadangan dia, kan, hanya untuk membenarkan golongan-golongan anak orang elit ni boleh masuk dengan syarat kena bayar. Maknanya yang sedia ada tu tak kena bayar. Silap-silap kita boleh kenakan yuran yang lebih tinggi kepada anak-anak orang yang berada ni dan boleh menampung perbelanjaan untuk anak-anak orang yang susah, sebahagian daripadanya. Tapi tahulah, kerja pembangkang tu memang kerja dia membangkang je. Cuma kita harap pembangkang ni biarlah lebih bertanggungjawab. Jangan membangkang dari longkang. Okey? Begitu. Yalah, kita cakap pasal pembangkang itu. Ada orang dah perasan ada bendera PAS lagi. Belum sempat nak buang, tuan-tuan. Manalah tahu besok lusa Haji Hadi dah tak ada, kan? Orang-orang yang meletakkan dunia ni sebagai matlamat perjuangan dia, kan, sudah tidak ada dalam PAS. Tak mustahil satu hari nanti PAS boleh bersatu kembali dengan UMNO. Tak apalah, nanti saya tanggalkan.
tak boleh DAP. Tak perasan. Okey. Okey tu, bercakap pasal pembangkang tu, dia selalu spinkan isu-isu. Baru ni tu, Ketua Armada, mantan ketua Wan Ahmad Faisal, menghadiri Kongres Cermaya dengan Parti Komunis Cina. Ya. Itulah dia orang ni kadang-kadang cakap tak serupa bikin. Bila UMNO yang pergi, bukan main lagi, dia lipat kita. Kan? Bila kita yang pergi, kalau bila dia pergi, tak ada masalah. Boleh pula dia promote lagi. Sama jugalah dengan PAS. Dulu bukan main lagi. Sekarang ni macam nak buat ziarah gereja. Padahal berapa banyak pengurusi Dewan Ulama PAS bergambar dengan dengan father gereja kan. Ada beberapa gambar-gambar yang sudah pun tersebar sebagai jawapan. Bila time dia buat, tak ada masalah. Bila time pemimpin-pemimpin daripada PH dan BN buat, semua jadi masalah. Ini yang reality double standard PAS ni. Okey, ada lagi? Kita pun macam, saya pun bersetuju dengan itu. DAP ni lebih pragmatik sekarang. Kita tengok pun, kalau sebelum ni kita tengok yang diwar-warkan dalam sosial media dengan komen ni jenis ekstremis. Tapi bila Thai Hot Guy punya isu pun, dia pun mengeluarkan kenyataan untuk menyokong benda tu dibatalkan. So dekat situ saya bersetuju dengan apa yang Datuk cakap lah. Dan DAP sekarang ni jauh lagi baik daripada DAP yang sebelum ni lah. Betul. Sebab mereka pun dah ada pengalaman kan. Mereka pun sedar bahawa mereka tak boleh mengambil pendekatan lama mereka. Kalau masih lagi, contohnya lah, saya dipahamkan, bukan dalam UMNO je ada dinosaur yang dah dibersihkan ni, tetapi dalam DAP pun ada lagi dinosaur-dinosaur yang perlu dibersihkan. Antaranya Ramasamy lah. Dan saya dipahamkan, DAP mungkin akan gugurkan Ramasamy ni daripada menjadi calon pilihan raya. Itu jelas menunjukkan bahawa DAP serius dalam memastikan bahawa mereka mempunyai nafas baru. Mereka nak supaya parti mereka ni diterima oleh semua kaum, bukan hanya masyarakat bukan Melayu. Mereka nak dilihat ahli politik yang cintakan negara juga, boleh menghormati kontrak sosial, boleh menghormati apa yang terkandung dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Saya yakin. Tak susah untuk yakinkan orang bahawa DAP dah berubah. Tetapi nak buang stigma lama tentang DAP lama, lebih-lebih lagi setelah hasutan-hasutan Mahathir, brainwash Mahathir ni, mungkin akan makan masa lah. Tapi belum terlambat. Okey? Kita tengok daripada segi isu-isu yang kita bercakap malam ni tu. Kita nampak banyak benda yang kita perlu pemimpin tertinggi UMNO, bukan saja di bahagian pusat, tapi di bahagian negeri semua kena memainkan peranan dalam menerangkan kerjasama UMNO dengan Pakatan Harapan sekarang ni, supaya ianya tak memberi kesan kepada kita masa pilihan raya negeri dan ambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tak tanggungjawab sama ada dalam parti atau luar parti. Macam Datuk nampak merangka strategi tu, macam mana nak bagi pemahaman tu terus pada saya rasa sekarang pun Presiden sudah mengarahkan supaya kepimpinan, khususnya kepimpinan perhubungan negeri di 6 buah negeri, kita dah arahkan supaya mereka ni mulakan gerak kerja bersama dengan Pakatan Harapan. Maknanya macam di Selangor contohnya, sudah ada perjumpaan di peringkat Perhubungan Negeri Selangor dengan Perhubungan Negeri Pakatan Harapan. Sudah ada perjumpaan. Dimulakan dengan Setusa, lepas tu dengan Timbalan, Ketua Perhubungan. Kalau ada tak selesai, mungkin Ketua Perhubungan berjumpa. Kalau tak selesai lagi, mungkin selepas tu Presiden UMNO dengan Presiden PKR ataupun Pakatan Harapan akan berjumpa kan. Jadi sudah menghala ke arah itu.
14 hari bulan Mei ni akan ada convention kerajaan perpaduan, di mana ianya akan melibatkan semua semua kepimpinan termasuk akar umbi 20 buah parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan. Dan saya yakin sudah ada perbincangan untuk pastikan bahawa selepas ini, mungkin selepas raya, kita akan turun ke akar umbi dengan program-program ceramah kita, dengan program-program penjelasan kita secara bersama. Bukan lagi UMNO buat kerja UMNO, PH buat kerja PH, DAP buat kerja DAP, Amanah buat kerja Amanah. Kita akan buat secara bersama. Dan saya rasa ini semua perkembangan-perkembangan positif lah. Sebab bagi saya, cabaran yang perlu kita galas ni bukan satu cabaran yang mudah. Untuk buat orang UMNO boleh mengundi rakan-rakan Pakatan Harapan, khususnya DAP, ini satu cabaran yang besar. Tetapi kita perlu segerakan overcome masalah ni. Kita tak nak macam dekat Padang Serai contohnya, kan? Masih lagi ada ramai orang-orang daripada BN, penyokong tegar BN, belum boleh untuk transfer undi mereka kepada Pakatan Harapan, kan? Begitu juga dengan rakan-rakan Pakatan Harapan juga, kan? Ada juga di antara mereka, kan, belum boleh nak mengundi rakan-rakan daripada Barisan Nasional, kan? Saya harap fokus untuk mengukuhkan silaturahim, kan, ukhuwah di kalangan parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini akan dipertingkatkan lah, daripada masa ke semasa, insyaAllah. Begitu. Okey. PM10 tu, runding semula pembinaan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman yang pernah diilhamkan oleh bosku pada 2017. So kita nampaklah usaha-usaha dengan Arab Saudi selain pelaburan mungkin memberi manfaat kepada rakyat Malaysia macam urusan umrah dan haji. Tapi waktu PM tu ada satu duta Timur Tengah tu, apa yang dia buat tu? Dia pertama sekali, mistik paling besar yang rakyat Malaysia buat lah, ialah dengan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Bila Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri, apa yang dia buat, dia telah membatalkan projek pembinaan yang kita tak keluar duit pun. Ianya dibiayai oleh King Salman Foundation. Kerajaan Saudi bayar ni semua. Kita tak payah buat apa. Kita buat apa yang dipanggil sebagai Institut Keamanan. Institut Keamanan King Salman. Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman. Pusat Keamanan Antarabangsa King Salman, kan? Sepatutnya tak perlu sampai ke tahap batalkan benda tu, kemudian tarik tentera Malaysia yang berada di Saudi, kan? Benda ni sudah pastilah melibatkan sensitiviti, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Saudi. Amat kecewalah dengan tindakan Tun Dr. Mahathir, kan? Walaupun Isyamuddin menawarkan diri, walaupun kita tak faham, dia UMNO BN, tapi menawarkan diri nak membantu untuk memulihkan hubungan antara Malaysia dengan Saudi, kan? Dan kita lihat bila mana Muhyiddin pergi ke Saudi, bila mana dia mengumumkan kuota haji ditambah, kita lihat pada ketika itu Menteri Haji yang telah memberikan persetujuan kepada Muhyiddin untuk menambah kuota haji itu, Menteri Haji itu pun dipecat, dipecat oleh kerajaan di bawah pimpinan King Salman dan anaknya, MBS. Jadi sekarang ni saya rasa sangat tepatlah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambung semula
perbincangan untuk menghidupkan balik Pusat Keamanan Antarabangsa King Salman ni. Dan saya rasa kalau misalnya Datuk Seri Najib berada di luar, kita doakanlah semoga beliau, saya tak nampaklah peluang untuk beliau menang 31 hari bulan ni, sebab Ketua Hakim Negara masih orang yang sama. Saya tak nampak bahawa hakim yang masih lagi di bawah maknanya answerable tu Ketua Hakim Negara akan membuat satu keputusan yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh panel 5 hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara yang sedia ada sekarang ni, Lantikan Mahathir ni. Namun saya nampak peluang untuk Datuk Seri Najib bebas ini sangat cerah bila mana Datuk Seri Azalina sudah pun mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Royal Commission of Inquiry berhubung dengan dakwaan yang dikeluarkan oleh Tommy Thomas. Bila benda ni dibicarakan, semua akan terbongkar, maka orang akan tahu berlakunya pendakwaan terpilih di bawah pemerintahan Mahathir, penglibatan Tommy Thomas, pelantikan Ketua Hakim Negara baik Tan Sri Richard Malanjun, begitu juga dengan Tengku Maimun yang tidak mengikut perlembagaan persekutuan yang bertentangan. Saya rasa di situ ada peluang untuk Datuk Seri Najib dibebaskan. So saya nampaklah kalau Datuk Seri Najib berada di luar ini, sudah pasti dia boleh membantu gandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Zahid untuk memulihkan hubungan antara Malaysia dengan Saudi. Kita tahu Hishamuddin memang baik dengan Saudi, tapi kena ingat Hishamuddin baik dengan MBS pun kerana beliau dihantar oleh Datuk Seri Najib. Yang sebenarnya mempunyai hubungan baik dengan Saudi ni ialah Datuk Seri Najib tu sendiri. Dan Hishamuddin hanyalah jambatan. Jambatan ni pun kadang-kadang boleh tahan juga. Macam-macam juga kita pun dapat maklumat yang dicocoknya, yang dia hantar bagi maklumat-maklumat yang salah di pihak Saudi. Kita tahu apa yang Hishamuddin buat selama hari ni, cuma kalau Datuk Seri Najib berada di luar, insya-Allah saya yakin beliau dapat membantu Datuk Seri Anwar untuk memulihkan hubungan antara Malaysia dengan Saudi yang rosak akibat kita silap mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, insya-Allah. Okey. Okey tu. Pengumuman kenyataan PM10 tu bahawa PM9 juga terlibat dalam Jana Wibawa 2.0 tu. Maksudnya bukanlah kata ada kesalahan, tapi masih disiasat dalam menegaskan kenapa projek Jana Wibawa diteruskan oleh kerajaan sekarang lah. So, saya rasa kalau saya pun tahu PM9 tu terlibat, takkanlah PM10 yang mendapat maklumat first hand tak tahu, betul tak? Jadi bila PM10 cakap tu, dia cakap berdasarkan fakta, dia cakap berdasarkan dokumen-dokumen yang dia dah nampak, berdasarkan laporan-laporan yang dia dah perolehi, kan? Bukan sembang kosong lah. Kita pun boleh tahu, kan? Dia terlibat, Salim terlibat, kan? Kita pun dengar-dengar bekas Menteri Wilayah pun akan dipanggil juga, kan? Berhubung dengan apa nama KL Tower, mungkin juga akan berhadapan dengan pendakwaan, kan? Jadi tunggulah, takkan kita boleh dengar PM tak tahu, betul tak? Tapi kita jangan mendahului, kita bagi peluang untuk SPRM buat kerja dan Jabatan Peguam Negara melakukan pendakwaan. Okey? Alright. TikTok ni? TikTok ni? Ada satu ni. TikTok Syarifuddin bin Lebay. Ya, Encik Syarifuddin. Assalamualaikum. Datuk Luqman Wada.
Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk Loban? Baik. Ya, Din, daripada mana ni, Din? Datuk, sebelum tu saya dari Selayang ni, Datuk Loban. Oh, Selayang Tahniahlah dapat ketua bahagian baru. Ya. Datuk, saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk sebab dapat MKT ya. Terima kasih. Tahniah kepada Datuk. Ni banyak puak-puak PAS ni menganjing saya kalah juga ni. Banyak walaupun PAS ni dia menganjing kata saya kalah. Datuk, ni saya nak tanya kepada Datuk, ni mungkin sensitif sikit lah Datuk lah. Okey. Ni saya nak tanya tentang yang Datuk kalah di pemilihan bahagian di Sri Gadin tu. Ya. Kepada Datuk Muhammad Lasim Burhan kan. Ya. Sebab hari tu saya tengok masa pemilihan tu Datuk ada cakap yang Datuk Lasim ada buat macam-macam kat Datuk lah, suruh ni macam-macam lah kan. Macam-macam benda yang tak baik lah. Okey, soalan saya Datuk, adakah Datuk tidak akan mengambil tindakan kepada Datuk Lasim ni atau macam mana tu? Nak display sebab dia dah terbukti kalau ada Datuk, saya rasa Datuk kena report ni dekat Biro Display UMNO. Satu. Okey. Dan kedua Datuk, mungkin ni pandangan saya sebab mungkin Datuk ada cakap Datuk tak duduk di Sri Gadin, Datuk duduk di KL. Mungkin itu antara sebab Datuk kalah tu. Itu saja. Tapi Datuk banyak jasa selalu berulang-alik ke Sri Gadin kan. Saya harap insya-Allah Datuk dapatlah bertanding di Parlimen Sri Gadin nanti. Insya-Allah Datuk itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali, saya sebenarnya malas nak cerita kan. Tapi orang dah tanya ni, saya kena cerita lah. Laporan disiplin dah buat bukan satu, dua. Saya buat pertama sekali pasal laporan disiplin berhubung dengan kesalahan melanggar tata etika berkempen dan tata etika ahli UMNO di mana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Lasim ke atas saya berunsur fitnah tu cukup memberi kesan pada saya lah. Cukup memberi kesan dan saya nak jawab tak boleh sebab saya tak dibenarkan masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan. Walaupun saya dah dikembalikan keahlian, saya tak dapat masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan lama. Dan sekarang ni saya dah menang balik sebagai Ketua Cawangan pun saya sampai sekarang tak dibawa masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan yang baru, yang mana Datuk Lasim sebagai admin dia. Jadi saya dah lapor disiplin tentang yang pertama. Saya juga dah lapor tentang pengaruh tidak wajar dalam pemilihan tu kan. Pertama sekali adalah tentang penggunaan benda-benda yang contohnya lah macam banner terang-terangan di pintu masuk dewan tu. Lembaga disiplin Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO menegaskan 50 meter tak boleh ada sebarang poster. Tidak boleh ada sebarang gambar-gambar calon dan sebagainya. Tapi dekat pintu masuk tu terang-terang ada banner siap dengan nombor calon dia. Lepas tu dekat atas pentas backdrop pun ada lagi gambar dia. Kemudian nak pergi mengundi dekat tempat mengundi tu, sebelum nak masuk kat kaunter tempat mengundi tu pun ada lagi banting gambar-gambar dia orang. Jadi itu pun kita dah buat laporan, kita buat bantahan kepada Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO lah. Itu kita serah pada dia orang. Tapi saya tak berapa nak kisah sangat pasal benda tu sebab kita pun tahu Datuk Lasim ni pun dia ada kontak yang bagus juga dekat ibu pejabat ni. Jadi seperti mana yang saya katakan, kita tak boleh biarkan orang yang buat fitnah ni terlepas macam tu juga. Jadi pasal dia dah melakukan benda yang tak sepatutnya dibuat, peguam saya sudah pun menghantar demand letter. Demand letter tu sampai kepada Datuk Lasim pada hari 16 hari bulan 16 hari bulan. Maknanya 2 hari sebelum pemilihan tu dia dah dapat demand letter saya. Dan dia ada tempoh 48 jam untuk menjawab.
Tapi peguam dia hubungi peguam saya minta supaya diberikan lebih masa. Tak apalah, kita bagilah lebih masa. Tak rugi apa pun tuan-tuan. Jadi kita akan proceed dengan saman lah. Sebab kita tak boleh biarkan budaya memfitnah ni berleluasa dalam parti kita. Kalau lembaga disiplin tidak ambil tindakan, contohnya macam Arman lah, lembaga disiplin panggil, tapi nak buat macam mana? Contohnya ada 2 orang jadi saksi yang cerita pasal terima duit ni. Seorang hadir, seorang lagi tak hadir. Jadi bila tidak ada, hanya warning saja ke atas beliau, tidak ada sebarang tindakan diambil oleh lembaga disiplin ke atas Arman, maka dalam pemilihan di peringkat bahagian berlaku lagi politik wang ni, 500-nya dengan RM1,000-nya. Ada lagi orang yang kata dapat RM2,000. Dulu saya tak boleh cakap, tapi sekarang ni sudah ada laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti, siap dengan SD lagi. Kali ni 3 orang. Bila dah ada SD tak boleh lagi. Mungkin kalau tak ada SD tu boleh bayar orang tu, boleh bayar orang ni untuk tarik di, saya tak cakap dia lah, saya cakap orang lain, untuk tarik saksi tu, menyebabkan bila saksi ni sekejap berani, sekejap tak berani, maka selamatlah orang tu kan. Kita harap dalam perkara ni saksi-saksi tidak lagi. Contohnya dalam kes yang melibatkan laporan saya terhadap Datuk Lasim ni, ada 5 orang saksi yang saya yakin saksi-saksi ni orang yang tak lari lah, insyaAllah. Dan kita harap pun pihak lembaga disiplin akan tegas. Benda yang betul-betul dah salah kena ni lah, kena akui lah orang tu dah lakukan kesalahan. Dan kalau diberikan muka lagi kerana hubungan baik dia dan sebagainya, kita takut nanti benda ni berulang. Jadi go to your room. Bila benda ni berulang, maka akhirnya nanti orang yang melakukan kesalahan disiplin ini, mereka tidak akan takut lagi untuk mengulangi kesalahan ni. Saya malas nak cerita sebenarnya benda ni kan. Saya diam je, tapi dah ada orang bangkitkan. So kita kena jawab lah. Kedua, saya nak beritahu, politik dalam UMNO ni kan, bukan mudah nak menang sebagai ketua cawangan. Bukan nak kata ketua bahagian, ketua cawangan pun susah. Dalam politik UMNO ni dia lain. Dia tak sama dengan keep quiet. Dia tak sama dengan parti-parti lain, tuan-tuan. Kadang-kadang seorang doktor boleh kalah dengan penodai getah bagi jawatan ketua UMNO cawangan. Sama jugalah dengan di peringkat bahagian. Di peringkat bahagian ni saya tak nafikan lah, saya tak nafikan antara isu yang dimainkan terhadap saya ni ialah kononnya saya orang luar. Benda ni pun sebenarnya fitnah. Saya lahir di Batu Pahat. Rumah saya ni di hadapan sekolah konvent Batu Pahat. Kawasan tu dulu adalah sebahagian daripada Seri Gading. Sebab dulu sempadan Seri Gading ni sampai pesta, sampai masjid pesta tu. Tetapi sekarang ni persepadanan semula, rumah saya tu sudah jadi kawasan Parlimen Batu Pahat. Jadi memang apa ni, saya dah masuk UMNO bahagian Seri Gading ni tahun 95. Zaman tu Datuk Ali Syekh sebagai ketua pemuda, Samsul yang hari ni Datuk Samsul, dia sebagai naib ketua pemuda. Orang-orang lama ni dia akan kenal saya. Orang-orang yang generasi Lasim ni masa tu pun dia sekolah, jadi dia tak tahu kan. Jadi itu sebab dia berani mengatakan saya ni orang luar dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang lama
yang kenal, yang tahu lah, orang lama yang tahu. Orang lama yang tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah datang ke rumah saya di Jalan Bintang 1, sebelum saya dipecat daripada UMNO. Jadi dia orang takkan cakap saya ni orang luar, dia orang tahu saya orang situlah. Dan saya tak nafikan juga salah satu sebab kenapa saya sukar nak menembusi lah. Fitnah ni sudah pasti memberikan kesan. Tapi ada lagi generasi yang tak buka Facebook ni. Ada lagi generasi yang tak buka YouTube. Kalau nak kata orang tua tu, saya rasa orang tua tu lagi banyak. Kalau kita pergi kat Batu Pahat ni, contohnya saya pergi kat PPS. Kalau ada orang UMNO yang tak mengenali saya tu, masih ada tuan-tuan. Tapi rata-rata rakyat biasa ni, dia orang kenal kita. Sebab dia orang mengikuti apa yang kita buat, kan. Tapi ada juga puteri UMNO. Saya tak kata semualah, tapi ada seorang tu, dia mengantar mesej. Dia kata, bila UMNO dah nampak cahaya, baru nak muncul. Yang ni yang saya ada sedikit pelik lah tuan-tuan. Sebab kalau orang tu lama mengikuti perkembangan parti ni, dia sudah pastilah tahu bahawa saya lah orang pertama yang bangkit menentang Tun Dr. Mahathir. Dikala semua orang masih lagi takut dengan Mahathir yang dulu dianggap sebagai Maha Fir'aun, Maha Zalim. Kita yang pertama sekali bangkit. Saya masih ingat lagi. Sebulan lepas tu Datuk Najib dah mula bangkit pula dengan posting-posting di Facebook dia. Kemudian kita tengok kawan-kawan lain, bila tengok kita pun lawan steady je, mereka pun mula bangkit. Jadi tak betul lah setengah-setengah beranggapan bahawa bila parti dah senang, baru saya keluar. Saya rasa ramai orang tahu saya secara konsisten. Tapi kalau orang tu tak tengok Facebook, tak tengok YouTube, memang dia tak tahulah tuan-tuan. Jadi itulah cerita di sebalik ni. Dan saya pun tahu ketika dalam pemilihan di peringkat bahagian ni, yang nak saya kalah di peringkat bahagian ni bukan sikit tuan-tuan. Ramai. Geng-geng Isyamuddin nak saya kalah. Geng-geng apa ni, calon-calon naib presiden nak saya kalah. Geng-geng apa ni, KJ siap datang bawa bantuan untuk bantu Lasim lagi, bantu memberikan bantuan kepada banjir, bervan-van tuan-tuan. Kebetulan masa dia datang tu saya ada kat belakang. Tak apalah, benda dah lepas, apa nak buat. Kita menawarkan diri, menawarkan khidmat. Itu seperti mana yang saya cakap. Sudah pasti kalau kita menang, ada hikmah dia. Kalau kita kalah pun ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Kalau kita tawarkan diri, orang tak nak terima, kita tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Itu hak dan inilah demokrasi. Tapi Allah tu adil. Dia bagi Lasim menang kat bahagian, dia bagi saya menang di pusat. Mungkin kat bahagian saya dapat undi separuh daripada apa dia dapat, tapi di pusat saya dapat 3 kali ganda daripada apa dia dapat. Ini rezeki Allah Ta'ala bagi. Rezeki masing-masing. Rezeki tak pernah salah alamat, bak kata presiden kita. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. TikTok. Okey, ada lagi satu. Nazmi Adnan. Ini macam geng belah sana ni. Tak apa, kita panggil. Assalamualaikum, Tuan Rahman. Waalaikumsalam. Okey. Ni saya Najmi dari Sumban. Okey, ni. Okey, Datuk. Sebab baru-baru ni baru keluar yang pasal ex-CEO Astro. Dia baru pulangkan 10 juta USD. Okey. Tapi tak tahu lah dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk aset. Harta Ya. rumah banglo tu. Ya. Adakah
Sebab SPRM dah sah kan. Dia dah pulang kan. Datuk rasa macam logik ke? Dia macam cepat sangat. Tiba-tiba dapat tahu dah pulang je. Dia macam ni. Tindakan pihak SPRM selepas disiasat, dia boleh jadi seseorang itu didakwa. Ada kalanya seseorang itu ditawar untuk di-compound, kan? Tetapi jenis pulang aset lepas tu tidak didakwa ni agak janggal, sebab kalau seseorang itu menerima sogokan, kan, bila dia didakwa, biasanya dia kena compound, dia kena denda, penjara, lepas tu kena denda tu berlipat kali ganda daripada nilai suapan. Biasanya begitulah. Tapi yang kita pelik ni, Rozana Rozhan ini tuan-tuan, dia pulang dan clear, langsung tidak ada sebarang tindakan ke atas dia. Jadi kalau setakat Rozana Rozhan yang dapat 44.3 juta ringgit punya rumah boleh pulang dan settle macam tu, tak ada sebarang tindakan undang-undang, saya rasa Datuk Najib yang dapat tu pun kurang daripada Rozana Rozhan, 42 juta. Dan duit yang dia dapat tu pun dia tak pakai untuk perbelanjaan peribadi. Ianya dibelanjakan untuk program-program CSR UMNO. Dan tak ada belanja untuk tujuan peribadi yang dibuat oleh Datuk Seri Najib daripada 42 juta tu. Dan Datuk Seri Najib telah pun bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tak tahu menahu bahawa duit itu dimasukkan dalam akaun dia. Duit tu daripada duit SRC. Dia tak tahu. Dan dia tak pernah arahkan sesiapa masukkan. Jadi bagi saya lah, adalah tidak adil Datuk Seri Najib terpaksa merengkuk dalam penjara. Dan wanita ni dia dapat pun dengan cara yang jahat lah. Dia tahu tentang penglibatan Tim Lesner dalam membantu Jolo untuk kelepek duit negara lah, senang cerita, dalam bahasa yang mudah orang faham lah. Dia membantu Jolo untuk menipu dan kelepek duit YMDB. Dan bukan setakat dia tahu, dia ugut Tim Lesner ni, kalau tak nak dia pecahkan benda ni, dia nak Tim Lesner bagi dia hadiah sebuah rumah bernilai 10 juta US dollar. Bagi saya dia ni bukan setakat satu pertuduhan, boleh kena 2-3 pertuduhan. Tapi dia lepas. Dan bagi saya ini satu benda yang tidak adil dan zalim terhadap Datuk Seri Najib. Itu komen saya. Okey, ada lagi? Tu kira macam ni lah, macam ada someone lah yang melindungi dia, betul lah. Kita pun tahu orang Astro ni dekat dengan Ananda Krishna ni dekat dengan Mahathir. Sama juga Jolo, bapak dia ni dikayakan oleh Mahathir, kroni Mahathir dulu. Dapat banyak projek-projek pelabuhan. Zeti pun sama juga, kroni Mahathir juga. Nur Muhammad Yaakob pun menteri zaman Mahathir. Kan? Semua yang terlibat ni semua Mahathir punya Mahathir di belakang. Okey? Itu. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sementara kita menunggu orang lain yang nak masuk kita punya VC ni, silakan. Begitu, kita tak pernah cakap benda ni sebab kita dah banyak ada miss live kan. Okey. Ada satu gelombang yang dipanggil gelombang Abah ni akan menyerupai gelombang bosku tu. Komen sikit tu. Jangan harap lah. Jangan harap lah bosku dengan Abah kau ni tak sama. Bosku ni legend. Abah kau ni habis kuat kan, dia tabur duit, orang bolehlah berkumpul. Tapi dia tabur banyak macam mana, tengoklah dekat SPRM tu berapa ramai je yang kumpul. Jadi saya tak apa-apa bimbang lah kan. Kalau setakat gelombang itu dibayar baru orang turun, tak ada apalah.
Don't worry. Okey. Yang datang pun Azmin Ali. Yang datang pun Azmin Ali. Bakal kluster juga.